wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kalau lelaki, dia awal-awal dia cepat move on, tapi nanti dia akan datang balik. Tapi kalau perempuan, dia awal-awal dia macam nangis-nangis sama-sama. So bila dia dah move on, dia betul-betul dah move on lah. Lelaki cepat move on, tapi bila dah ada masalah tu semua, nanti lelaki akan cari perempuan tu balik. Perempuan dia lambat move on, tapi sekali dia move on, dia akan terus lupakan dah, macam tu lah. Sayang Salma, sayangku Salma, namun cinta ku jadikan kau sebuah kisah manis hidup ini. Tiba saat berpisah, terimalah hakikatnya. Papamu, mamamu takkan pernah merestui. Papamu, mamamu hanya mau yang terbaik buatmu. Sayang Salma, sayangku Salma, namun cinta dihalang orang tua. Sayang Salma, sayangku Salma, ku cinta kamu sampai selamanya. Bukannya ku tak cinta, bukannya ku tak sayang, apa daya bila hasrat terlarang. Ku tak mau kau siksa, tanpa restu mereka. Dengarkan saja kata mereka. Oh papamu, mamamu hanya mau yang terbaik buatmu. Sayang Salma, sayangku Salma, namun cinta dihalang orang tua. Sayang Salma, sayangku Salma, ku cinta kamu sampai selamanya. Jagalah dirimu, jagalah hatimu, ku harus pergi, harus pergi. Jagalah dirimu, jagalah hatimu, ku harus pergi, harus pergi. Tahan rindu
penonton wanita hari ini. Itu dia tadi Alvin Chong membuka tirai wanita hari ini siaran 7 September 2020 bertemakan Fiza dan juga saya. Okey, kalau kita dengarkan lagu daripada Alvin tadi dengan lagunya Sayangku Salma, yang berkonsepkan reggaeton secara tak langsung juga menaikkan semangat kita, dan kita harapkan juga anda semua penonton terus bersemangat untuk meneruskan sepanjang minggu ini. Okey, nak tanya khabar ke Alvin. Apa khabar Alvin? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Alvin, bukan je Salma tapi Syifa kat depan kita salam. Dia kata kenapa sayang Salma? Tak sayang Syifa. Okey, kenapa sayang Salma Alvin? Sebenarnya Salma namanya kenapa pilih Sayangku Salma sebab mula-mula Alvin dapat demo ni memang tajuk dia Sayangku Salma. So kita setuju dengan nama Salma ni salah satu sebabnya sebab dia match dengan melodi dia. Second thing, Salma adalah nama yang paling common di antara golongan rakan Melayu. So kita macam kita ada satu konsep lah. So setiap orang Melayu mesti ada kawan yang bernama Salma. Okey, Saya pertama kali dia ada kawan nama Salma. Terima kasih Alvin. Tapi kita nak tahu juga kan macam mana pembikinan Sayangku Salma ni dari segi idea dan sebagainya, Alvin? Dari awal tahun ni Alvin memang nak cari lagu baru. So management Universal Music memang tolong bagikan demo-demo lah. So bila Alvin dengar lagu ni, Alvin rasa dia sangat fresh bagi Alvin sebab Alvin tak pernah nyanyi lagu reggaeton. So bila dapat lagu ni nak cabar sendirilah untuk nyanyikan lagu yang lagi begini. Tapi nak tanya jugalah reggaeton kan, sebab kalau kita melalui pembacaan kita banyak jugalah macam orang kaitkan dengan isu tu dan isu ni bila Alvin bawa konsep reggaeton ni. Tapi apa yang membuatkan Alvin rasa memang reggaeton ni boleh menarik minat penonton-penonton dan juga peminat Alvin sebenarnya? Sebab reggaeton ni dia agak senang disukai ramai oleh ramai orang. So Alvin pilih lagu ni. First thing, second thing, Alvin tak pernah nyanyi lagu yang sedih, tapi dia jenis reggaeton. Biasanya reggaeton dia akan agak gembira kan. Lirik dia sedih kan? Lirik dia sedih macam cerita pasal cinta tak kesampaian. Siannya. Sebab terhalang dapat ibu bapa, dapat restu. Okey, kita nak tahu juga bila selain daripada muzik ni, cara lain untuk Alvin nak menarik minat peminat Alvin sendiri melalui aplikasi TikTok. Kan daripada mula-mula je masa dah dikongsikan di TikTok pun dah mendapat memang capaian yang tinggi. Kenapa bagaimana tercetusnya idea tu? Sebenarnya masa PKP ni Alvin sangat rajin dekat aplikasi TikTok. So Alvin rasa aplikasi TikTok ni dia satu aplikasi yang sangat-sangat bagus untuk saya communicate dengan peminat saya. So banyak juga peminat yang start mula dengan TikTok. So TikTok punya fan base dia agak muda sikit. So tunjuk sikit. Boleh nak sikit-sikit. Tunjuk sikit. Tunjuklah sikit sebab Fatin pun muda, so dia mungkin boleh ikut. So kalau lagu saya dia macam ni lah, dia step dia. Okey, music please. Ada part chorus tau. Part chorus Apa kita nyanyi lah. Kita cuba okey. Saya cuba, okey? Sayang Salma. Sayangku Salma. Ni bahaya sikit ni. Macam tu ya. Okey. Kita boleh cuba kejap lagi kita cuba. Okey, boleh. Okey, Alvin, kita nak tahu juga perancangan ini dalam bidang nyanyian. Macam mana dari segi lakonan pula? Lepas promo lagu ni, dalam seminggu dua ni, Alvin akan masuk ke drama terbaru saya dekat Samarinda. So bersama dengan pelakon Adina Nazir Osman dan Dania dengan Alvina Muhammad. Ramai. Tapi sebenarnya Fatin, saya cakap terus terang lah, saya memang belum boleh move on lagi dengan lagu Sayangku Salma ni dengan step TikTok tadi tu. Okey, nanti kita cuba lagi lah. Terbayang-bayang. Okey, kita akan bersama dengan Alvin sekejap lagi. Tapi untuk sekarang ni kita nak kongsikan dengan penonton di rumah mengenai topik kita hari ini, iaitu tadi Fiza sebut move on. Sebab tu saya cakap tak boleh move on. Move on ni sebenarnya untuk kita teruskan daripada apa saja yang pernah berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada watak-watak yang turut sama menyumbang babak-babak dalam kehidupan kita. Yang memberi kesan orang kata. Ya, bukan saja watak tetapi juga situasi-situasi tertentu sama ada gembira ataupun sedih. Ini nak juga terus kami kongsikan bersama dengan anda, dan kalau anda nak kongsikan segala pengalaman ataupun anda berjaya untuk move on, sila kongsikan di Facebook WHI dan mungkin kami akan panjangkan kepada panel kita hari ini. Teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Bukan saja Alvin, kita ada ramai lagi selepas ni. Teruskan bersama kami Lepas ini. Wanita hari ini. Kembali
kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kami wawarkan mengenai topik kita hari ini iaitu move on. Bercakap mengenai move on ni, sebenarnya kita nak tahu senang ke susah kita nak move on ni, ataupun apa agaknya impak besar yang memberi kepada individu itu sebabkan move on orang sekeliling ni khususnya. Betul tu Fatin. Kalau Fatin sendiri, Fatin senang ke susah nak move on? Susah, to be honest. Okey. Tapi saya rasa setiap daripada individu tu mungkin ada situasi tertentu yang akan membuatkan kita sukar ataupun mudah untuk move on. Kadang-kadang bukannya sedih, tapi yang gembira pun susah juga nak move on, kan? Betul. Contoh, macam ada juga dalam kalangan kita yang sampai hari ini belum boleh move on dengan drama bersiri 7 Hari Mencintai Kedua. Betul? Ataupun wedding Mira Filzah semalam. Betul. Okey. Dan kita nak tanya kepada tetamu kita pada hari ini. Tadi kita dah pun bersama dengan Alvin dan sekarang ni kita bersama dengan Syifa. Apa khabar Syifa? Baik. Tadi kan saya nak sebut Syifa tapi dalam kepala otak saya macam sebab muka dia sama dengan kakak dia. Betul lah, macam delay sikit tadi kan. Dan juga kita bersama dengan Encik Fazli selaku penundi motivasi kita. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah, move on hari ini. Saya baru nak tanya sebab Cik Fazli kongsikan masalah Isu tangki kosong tadi. Okey, kalau kita cakap tentang move on ni, mungkin saya tanya kepada Syifa dululah. Kalau cakap tentang move on ni, kita selalu sebut tentang move on ni. Come on lah, cepatlah move on. Selalunya kita kaitkan dengan putus cinta, kesedihan, kehilangan. Tetapi bagi Syifa sendiri sebagai seorang individu, apa perkara yang paling Syifa rasa susah untuk Syifa move on? Perkara sedih ke perkara gembira? Perkara sedih lah, sudah tentu. Syifa tak boleh, susah sangat nak move on kalau tak okey lalat ni pun tak move on. Dia tak move on dengan Syifa. Syifa tak boleh move on kalau Syifa ditipu. Okay. Dia rasa macam, ya Allah, aku dah orang kata berhati-hati tapi masih lagi kena. Dan masih lagi kena tipu. Kenapa kan? So benda tu buatkan Syifa rasa macam Syifa tak salahkan orang yang menipu tapi Syifa salahkan diri Syifa sendiri. Kenapa? Itu yang buat rasa macam aku tak jadi yang terbaik lagi untuk diri sendiri. Itu yang membuatkan kadang-kadang Syifa rasa down, Syifa rasa depressed, stress, tapi benda tu tak lama lah. Dalam seminggu macam tu Syifa akan okey dan apa-apa pun Syifa akan kuatkan balik mental. Syifa bermonolog sendiri, cakap sendiri kat diri sendiri macam takkan terjadi suatu benda kalau tak ada hikmah di sebalik. Tak belajarlah, tak belajar pengalaman. Mungkin untuk Syifa sendiri sekejaplah tempoh seminggu tu untuk move on orang kata kan. Nak move dia sebenarnya macam setengah orang macam dikalahkan tipu dia okey je. Tapi kalau Syifa tak okey tapi seminggu je. Seminggu je. Seminggu je. Habis lama pun 2 minggu. Kira itu kira cepat. Cepat jugalah. Kalau ikut sejarah. Okey. Ada orang sampai 11 tahun belum move on lagi sampai hari ni. Betul. Macam Alvin, mungkin Alvin ada pengalaman sendiri percintaan atau kehidupan kerjaya mungkin yang susah sebenarnya nak move on. Sebenarnya Alvin sama dengan Syifa juga, memang jenis yang susah nak move on. Tapi lately ni Alvin rasa yang paling susah nak move on adalah kehilangan orang yang kita sayang. Betul. Sebab Alvin tak rapat sangat dengan family. So bila Alvin dah duduk KL dah lama, 12 tahun seorang. So bila kita macam kehilangan macam nenek, atuk semua, Alvin akan rasa macam time masa dia meninggal tu tak rasa apa sangat. Bila dah realise dia tak ada tu, the moment yang hit me macam I menyesal tak balik kerap. So part tu yang buat saya rasa sangat sedih dan susah nak move on. Dia akan datang balik. Dia kalau walaupun kita rasa kita nak move on, tapi bila kita teringat macam makanan yang dia pernah buat untuk kita, tempat-tempat kita pernah pergi, so akan rasa balik sampai ke sini. Ya, okey. Itu saya kira apa yang Alvin luahkan ini yang juga antara perkara yang mungkin ramai dirasai dan juga dilalui oleh penonton-penonton kita. Susah nak move on bila kita kehilangan orang-orang tersayang. Kita bukan cakap tentang kehilangan pasangan, tapi lebih kepada mungkin ahli keluarga yang kita sayangi. Cik Fazli, ni kita nak tanya, kebiasaannya kalau kita cakap tentang move on ni, memang kalau kita tanya rata-rata orang akan cakap susah nak move on apabila kita kehilangan orang tersayang. Kenapa ia sering dikaitkan dengan perkara yang sedih berbanding perkara yang gembira, Cik Fazli? Ya, terima kasih. Sebab sistem psikologi kita lebih peka kepada benda yang negatif. Okey. Sebab kita perlu protect. Kita ada sistem daripada atuk nenek moyang awal spesies kita. Iaitu kita perlu protect survivor. Jadi kita lebih peka terhadap bunyi haiwan buas, peka terhadap cuaca yang teruk kan. Jadi kita dicipta built in dengan sistem untuk peka benda yang bahaya, benda yang negatif, benda yang menyakitkan. Supaya kita boleh kekal survive spesies kita. Jadi sebab itu
kalau kita tengok dalam headline berita ke tabloid ke, yang negatif tu lebih menarik perhatian. Okey. Kalau berita semua orang bahagia hari ni, tak ada orang nak baca. Tapi kalau 30 orang bercerai hari ni, ramai orang nak beli tabloid tersebut. Sebab kita lebih peka dengan benda yang menakutkan, yang menyakitkan, yang memerikkan, sebab itu sistem. Jadi apa kita kena buat? Kita kena uruskan. Kita kena uruskan. Sebab kita ada 3 T. Yang T pertama adalah kita ada tanggungjawab. Jadi kita kena move on sebab kita ada tanggungjawab. Kalau kita tak move on, nanti tanggungjawab kita terabai, betul? Tanggungjawab sebagai anak, suami, isteri, ibu dan sebagainya lah. Yang kedua, kita ada tujuan. Kita nak capai sesuatu benda, betul kan? Kita ada benda kita nak capai. Jadi kita kena move on. Kalau kita tak move on, kita sangkut pada takat yang lama. Dan yang ketiga adalah terhad. Kita punya sumber terhad. Masa kita terhad, kesihatan kita terhad, mungkin wang kita terhad, emosi kita terhad. Jadi kalau kita bazirkan semua sumber ini untuk terperangkap dengan kemoveonan tersebut, tak nak teruskan. Jadi yang tu jadi rugilah, kita akan rugi dan semakin rugi. Betul juga, sedar lepas 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dah tua. 11 tahun tadi kan? 11 tahun tu habis. Rugi siapa yang tak move on 11 tahun tu. Okey, kita move on sekejap untuk topik kita hari ini. Kita nak dengar apa kata penonton di rumah dan orang ramai berkenaan topik hari ini. Silakan. Biasanya lelaki dia orang pertama move on. So first week, second week, lelaki tu memang I'm a free man lah, ini. So dia pun happening lah. And then the girl first 2 weeks tu dia of course sedih. After that, lelaki pula yang merana selepas tu. Pada saya lah, dia kalau lelaki, dia awal-awal dia cepat move on tapi nanti dia akan datang balik. Tapi kalau perempuan, dia awal-awal dia macam nangis-nangis sama-sama. So bila dia dah move on, dia betul-betul dah move on lah. Lelaki cepat move on, tapi bila dah ada masalah tu semua, nanti lelaki akan cari perempuan tu balik. Perempuan dia lambat move on, tapi sekali dia move on, dia akan terus lupakan lah, macam tu lah. Akan pergi karaoke, lepak dengan kawan, rekod diri, menyanyi. At first memang melalak lah. Lepas tu, busykan diri macam dah lama, dah selesai tu, saya akan busykan diri buat. Macam saya musician, so saya akan main muzik. Banyak dengan family kot. Banyak dengan family tu kerja. Kadang-kadang biasa lah, kadang nangis ke malam-malam kan, sedih semua kan, teringat balik kan. So kita terpaksa hadap benda tu lah sebab tak boleh lari pada masalah. Bagi saya, biasanya saya ambil lama sebab past relationship kan. Biasanya I dengan satu perempuan, maybe 1 tahun, then after that dia break up ni, I 3 tahun single. Dia move on tu tak semestinya move on completely, tapi sebab kita cukup kuat untuk nak lupakan, kita boleh live on kita punya life kita. Dalam percintaan, dia berpisah dengan girlfriend dia dah 1 tahun move on, dia 3 tahun single. Itu antara fenomena yang berlaku kesan daripada move on ni. Kita nak tanya Alvin lah, mungkin Alvin sebagai lelaki, susah atau senang lelaki nak move on atau tempoh waktu ataupun apa agaknya tindakan Alvin kalau dalam kesedihan tu untuk bangkit balik? Sebenarnya untuk lelaki kan, walaupun nampak macam tough, tabah dekat luar, so bila kita macam dengan kawan-kawan kita tak tunjuk sangat kita macam sedih. So bila seorang dalam bilik tu kita akan macam let go. Yang akan nangis menjerit kat dalam bilik. Ataupun dengan orang yang macam ibu bila orang touch pasal bapa yang kenapa sedih tu kan. So macam mana Alvin bangkitkan semangat sendiri adalah pergi melancong. So just take a deep breath, pergi jumpa orang yang tak kenal, go to macam tempat-tempat yang tak pernah pergi untuk alihkan perhatian sementara. Walaupun dia tak membantu sangat, kadang-kadang bila kita akan teringat-ingat juga kenangan yang kita pernah ada, tapi you have to try your best to go and alihkan tumpu perhatian. If not, you punya negativity orang akan rasa. So Alvin jenis orang yang tak suka orang akan terjejas dengan negativiti kita. So akan jauhkan diri daripada kawan-kawan supaya kita dah bangkitkan semangat semula sebelum kita balik ke pangkuan apa-apalah. Bagus Alvin ni. Alvin tahu cara untuk mengawal emosi Alvin sendiri. Yang penting Alvin tak nak orang di sekeliling Alvin juga merasa aura negatif tu. Saya nak kongsikan juga kepada Cik Fazli, Alvin dan juga Syifa, Fatin dan juga penonton. Baru-baru ni saya ada menonton satu siri. Siri tu filem pendek tajuknya Toko Mantan. Cara untuk dia melupakan kenangan ataupun nak terus move on dengan saat-saat sedih kehilangan bekas kekasih ke ataupun pasangan mereka dengan menjual segala barangan-barangan yang ada kaitan dengan
dengan kekasih lama. Tadinya tokoh mantan. Jadi tak nampak barang tu. Dan setiap cerita tu ada sejarah dia. Tapi kalau berbalik pula kepada Syifa, kalau Alvin itu caranya. Ada orang barang-barang dibuang ataupun dijual ataupun diberi kepada rakan-rakan sebab tak nak ingat. Tak nak ingat ni. Tapi kalau Syifa sendiri, apa yang Syifa lakukan untuk lebih ekspresif lah, untuk tak nak rasa sedih, nak move on? Shopping. Tak, ya, itu satu bagus yang I tak macam tu. Syifa jenis yang macam Alvin juga, kita akan cari benda yang kita akan buat. Contoh, kalau kita nak move on daripada putus cinta, Syifa akan busykan diri. Syifa akan bangun pagi, subuh-subuh tu pergi gym, kononnya pergi gym kejap je lah 2 minggu macam tu je sebab nak move on. Pergi gym, penatkan diri pagi, lepas tu tengah hari tu buat kerja, petang buat kerja, keluar dengan kawan-kawan. So by malam kita dah penat. Sebelum kita dah penat, kita dah tak fikir dah benda tu. Kita dah tak fikir ini orang kata cara move on low budget lah. Tak payahlah pergi melancong lah apa semua. Kita pergi keluar dengan kawan-kawan, busykan diri semua. Masak, suka kawan datang. Masak, kawan datang, lepak dengan kawan. Syifa rasa bila kita bersedih, kita kena selalu ada orang yang selalu support kita, kawan-kawan bagi kita gelak apa semua. Tapi bila diorang balik, kita akan sedih balik lah. Benda tu kejap je lah, dalam 2-3 minggu macam tu je. Tapi cepat ya dia move on sebenarnya. Betul. Syifa memang cepat. Syifa nampak itu mental tu kena kuat lah. Apa-apa pun Syifa memang berbalik kepada mental. Syifa memang jenis cepat move on. Tolong bagi tips. Nak bagi tips. Itu blok kedua nanti. Blok kedua. Okey. Mungkin apa orang kata faktor sekeliling juga bermain peranan. Macam Encik Fazli, kadang-kadang bila orang sekeliling tu tidak orang kata menyokong perasaan seseorang itu, mungkin move on tu takkan berjaya. Mungkin boleh ulas sikit. Ya, betul. Dipanggil environment ataupun ecology support sangat penting. Okey. Macam tadilah, ada yang pergi shopping, Kawan-kawan, ada yang kawan kan. Sebab ada satu kajian tahun 2007 oleh seorang namanya Gary Lewandowski. Dia kata masa tu orang 71% orang mengambil masa 3 bulan untuk move on. 3 bulan. 3 bulan. Tapi 10 tahun kemudian ada satu kajian lain dibuat oleh onepolls.us 2017. Secara majoriti kata 6 bulan. 6 bulan baru boleh move on. Tetapi ada beberapa kajian menunjukkan bahawa tidak ada waktu spesifik, bergantung kepada tahap betapa mendalamnya perasaan lah. Jadi bila seseorang itu rasa diperlukan lebih sokongan daripada luar, memang faktor luaran boleh membantu mengurangkan tahap intensiti emosi. Sebab isunya sekarang emosi lah kan, move-onnya emosi lah kan. Jadi intensiti emosi boleh dikurangkan dengan experience yang berbeza. Jadi tadi dalam cerita tokoh mantan tu, setiap kali dia tengok objek yang mengingatkan, objek itu dipanggil external experience. Jadi dia akan spark internal experience. Jadi ada 2 experience, iaitu external dan internal experience. Dan jadi kalau kita boleh uruskan external experience, dia boleh memperbaiki internal experience. Okey. Tapi kalau kita berbalik kepada kajian yang dikongsikan oleh Cik Fazli tadi dan juga faktor-faktor internal experience itu juga, ada tak perkaitannya? Kalau tadi kita dengarkan pendapat orang ramai tentang gender, lelaki dan juga wanita, tapi faktor umur berdasarkan daripada pengalaman itu tadi. Kadang-kadang umur juga memainkan peranan kerana kita dalam hidup ni dan melalui pelbagai pengalaman dah pernah kecewa kali pertama, kehilangan kali pertama ataupun kedua, mungkin selepas berlakunya kehilangan kedua atau ketiga, kita lebih merasakan bahawa diri ini lebih bersedia dan juga yakin untuk meneruskan kehidupan. Betul. Dia ada 2 faktor penting lah tadi, iaitu gender dan juga umur kan, pengalaman kan. Gender pun ada kajian. Satu kajian Universiti Binghamton terhadap 5,000 orang di kalangan 96 buah negara, dicuba cari yang mana lebih cepat move on lagi ke perempuan. Dia kata nama profesor ni Dr. Craig Morris. Dia buat kajian, dia kata secara umumnya lelaki lebih cepat move on berbanding wanita. Kerana wanita dia mengambil masa lebih sebab dia melibatkan bukan psikologi saja, dia akan mengalami physical pain juga apabila dalam keadaan break up seperti itu. Tetapi wanita dia akan completely, dia akan bila dia berjaya merawat hati, dia complete rawat hati. Dia tak ada tinggal-tinggal Dia ada tinggal-tinggal dah. Setuju? Jadi samalah tadi yang interview tu kan. Lelaki dia lebih cepat, tetapi dia tak rawat sepenuhnya. Itu yang patah balik tadi tu kan. So ini kajian yang dibuat itulah ya. Tapi bila dalam tempoh untuk move on, dia kata wanita lebih menunjukkan tingkah laku depression dan mula untuk bersocialize lebih.
Manakala lelaki lebih menunjukkan tingkah laku marah dan juga self-destructive. Sebab nak protect dia punya self-esteem kan. Dia ada ego dia kan. Jadi tak nak tunjuk macho ni, dia kadang-kadang tunjukkan beberapa tingkah laku self-destructive dan juga anger. Itu mungkin perbezaan. Dari segi umur, sudah tentulah apabila seseorang itu sudah makin dewasa, dia sudah memahami bagaimana untuk menguruskan emosinya lebih baik. Ini dinamakan sebagai kepintaran emosi. Kalau dulu kita dikawal oleh emosi, apabila usia lebih matang, kita belajar bagaimana untuk mengawal emosi. Walau bagaimanapun, kita boleh mempercepatkan proses kematangan itu dengan mempelajari dan meningkatkan kepintaran emosi, dinamakan sebagai emotional intelligence ataupun EQ. Ini boleh dipelajari untuk bagaimana untuk menguruskan emosi, mengendalikan emosi dengan lebih baik. Sebab itu, ada orang dah usia, dah lanjut dah, tapi ada juga yang tak sedar diri, tak pandai, tak matang. Kan? Ada orang mungkin baru umur 30-an tapi sudah matang. Sebab apa? Sebab dia belajar bagaimana untuk menguruskan emosi dengan lebih Saya rasa ini juga berbalik kepada Alvin dan juga Syifa tadi. Mereka berusia di bawah 30-an, tetapi kalau dari segi percakapan dan pengalaman mereka ni sangat matang kita lihat kan dari segi itu. Banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda tentang topik kita hari ini, Fatin. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Move on. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, topik move on ini. Saya nak bertanya kepada Syifa sendiri. Betul ke orang kata kalau kita meletakkan seseorang itu ataupun kita terlalu obses dengan seseorang itu sukar untuk kita move on. Tapi kalau kita letakkan diri kita menyayangi diri kita sepenuhnya, senang untuk kita move on. Pendapat Syifa? Betul, Syifa setuju. Bila kita sayang diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita nak. So, bila kita tahu apa yang kita nak, Kak Fiza tak okey gelak. Kita tahu apa yang kita nak. So, bila kita tahu apa yang kita nak, kita pandai jaga hati kita. So, bila kita jumpa orang yang boleh jaga hati kita, so kita rasa macam okey, kita sama-sama menjagalah macam tu. Sweetnya. Sweet sangat kan? Hashtag Pejana. Okey. Itu Syifa Sida. Kalau macam Alvin sendiri, kita nak cakap dekat penonton-penonton kita, Alvin sebagai seorang selebriti, kalau apa saja yang Alvin kongsikan di laman sawang Instagram ke Twitter ke TikTok atau di mana-mana, mesti nak bagi satu contoh yang baik kepada peminat-peminat Alvin. Bagaimana Alvin, kalau Alvin sendiri merasakan bahawa perlunya seorang itu mengambil move on ini dalam konteks yang lebih positif. Jangan sampai kadang-kadang ada setengah orang tu tak move on, putus cinta ataupun terlalu sedih sampai boleh membahayakan diri sendiri. Ataupun meletakkan dendam. Ya, macam mana Alvin nak letakkan perkara ini lebih positif tentang move on ini? So bagi Alvin sebenarnya, Alvin sebagai public figure memang Alvin tak sempurna. So memang ada momen-momen yang emosi saya akan jadi macam terjejas ke, akan rasa macam depressed sikit ke apa ke. So for me, I have to set a very good example. So Alvin bila tengah moody, negatif, Alvin takkan sentuh phone. Alvin tak kena sentuh phone sebab takut nak post benda-benda bukan-bukan. So tapi bila kita tengah positif, kita kena selalu ingatkan untuk be a good example so that we can motivate people to be more positive. Okey. Fatin, sebelum kita tanya soalan terakhir kepada Cik Fazli, boleh tak kita buat satu trivia dengan Syifa dan juga Alvin? Okey, lagu terakhir yang paling anda suka, yang susah nak move on? Lagu terakhir, cukuplah sekali. Alvin? Tak faham soalan. Lagu yang macam terngiang-ngiang lagi kat telinga tu. Yang paling you modern. suka? Tak kisah. Bukan Sayangku Salma kan? Bukan. Peluang kedua kot. Peluang kedua. Soalan kedua? Saya juga. Saya pun macam tu juga. Trivia kedua? Antaranya tempat. London. Wow. International. Itu. Boleh buka. Kalau Alvin? Malaysia kot. Malaysia. Kat lokasi? Lokasi dekat KL. Dekat KL. Mostly restoran lah kot. Betul tak? Tak, pantai. Oh, wow. Okey. Ada lagi tak kita nak kena tanya? Okey, kalau kita tak ada nak tanya, kalau kita boleh tanyakan soalan rumusan kepada Cik Fazli. Cik Fazli, kadang-kadang kalau kita cakap tentang move on ni, mungkin ini juga perkara yang ramai dalam kalangan kita salah faham. Sebab ada orang dia tak boleh move on selepas 5 tahun, 10 tahun. Orang ingat dia tak boleh move on. Tapi mungkin sebenarnya dia bukan tak move on. Dia dah meneruskan kehidupan dia seperti biasa. Tetapi untuk dia membuat satu komitmen, mungkin ini juga membuatkan dia paranoid ke, ngeri ke, serik dengan watak-watak yang pada hari dalam hidup dan takut watak baru itu nanti boleh memberi impak yang lebih teruk dalam babak kehidupan seterusnya. Jadi macam mana kita nak bezakan antara move on, ketakutan dan juga paranoid itu sendiri? Terima kasih. Kayu ukurnya adalah adakah anda mendapat kehidupan yang lebih positif berbanding sebelum ini. Positif bermaksud anda menjalankan peranan dan tanggungjawab
dan menghasilkan impak yang lebih baik kepada orang di sekeliling. Jadi saya nak share satu ringkasan akronim hijrah. Ya. H pertama, bila berlaku satu benda, cari hikmah. H ialah hikmah. Apa-apa berlaku, cari hikmah kebaikan. Apa saja mesti ada hikmah. Yang kedua, inspirasi. Inspired by any experience yang anda hadapi ataupun apa saja pengalaman anda. J adalah jasmani. Ini ramai orang tak sebut. Tapi kalau kita nak move on, tubuh kena sihat. Pergi gym pagi-pagi tu ya. Kena sihat. Jasmani kena sihat ya. R adalah jaga perasaan, rasa ya. Rasa kena sentiasa jaga, emosi kena jaga. E adalah cari alternatif. Alternatif apa-apa lah ya. Alternatif maksudnya you kena move on, maksudnya you kena ada alternatif. Kalau tak ada alternatif, you tak boleh move on. Macam Alvin tadi. Macam Alvin. Ada alternatif ya. Ada orang alternatives ya. Yang seterusnya adalah happy. Happy adalah hati kita hendaklah sentiasa happy. Bila kita terperangkap dengan sedih, kita susah nak move on. Sikit bonus, yang Muslim kita ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nabi SAW baca every morning. Ya Allah, jauhkan kami dari sedih. Sedih tu benda lampau, keluh kesah ialah benda akan datang, timbang. So avoid every morning, you kena happy. Islam suruh kita happy every day. Satu lagi sikit, Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah kata Allah kata dalam Quran surah Ali Imran, jangan kamu sedih, jangan kamu berduka lara kerana kamu sebenarnya tinggi. You are uplifted dengan syarat in kuntum mukminin, dengan syarat kamu ada faith, kamu ada iman, kamu stronger inside. So insya-Allah apa saja berlaku kita boleh berhijrah, insya-Allah. Insya-Allah. Hijrah tu tadi akronimnya. Betul, agaknya rumusan yang saya kira paling solid lah untuk topik kita move on ni. Harapnya memberi kekuatan kepada mereka yang cuba untuk move on, Fiza. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Syifa, Alvin dan juga Fazli. Ini contoh-contoh terbaik yang telah pun mereka kongsikan tadi. Doa itu kami akan kongsikan di Facebook kami nanti. Dan kami akan terus bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, anda dengarkan dahulu persembahan istimewa dari Nisa dengan lagunya Sekali Ini. Silakan. Menyakitkan setelah jiwa dan semua ku korbankan. Ku buntu mencari jalan yang terbaik, sedangkan kau yang memilih untuk berpaling. Tak siapa yang mahu disakiti, tak siapa yang mahu dilukai. Semua rasa pedih yang ku pendam kerana ku cinta. Tak kau tahu apa isi hatiku, tak kau coba untuk menahani. Kau biar ku sendiri, tak bernyawa lagi di hatiku. Ku bungkuk mencari jalan yang terbaik, sedangkan kau yang memilih untuk berpaling. Cobalah walau hanya untuk sekali ini, pertahankan segala yang pernah kita ada. Tak siapa yang mahu disakiti, tak siapa yang mahu dilukai. Semua rasa pedih
yang ku pendam kerana ku cinta. Tak kau tahu apa isi hatiku, tak kau coba untuk memahami. Kau biarku sendiri, tak bernyawa lagi di hatimu, di hatimu. Itu dia tadi persembahan Nisa sekali ini. Assalamualaikum Nisa, sihat? Okey, buat yang mungkin belum mengenali Nisa, sedikit penjelasan siapa Nisa, bila start dalam bidang nyanyian dan sebagainya. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nisa Nazri. Saya berumur 24 tahun. So, Nisa mula menyanyi sejak daripada sekolah lagi. So, dalam usia sekarang ni baru dapat Nisa tunjukkan bakat yang ada. Okey, sekali ini merupakan single terbaru. Single solo. Mungkin boleh kongsikan pembikinan dan siapa di belakang tabir lagu ini. Sekali ini adalah single sulung, single pertama Nisa yang penulis lirik dia dan lagu sepenuhnya Ikon Fatana dan Kausar. Okey, baik-baik, liriknya mengisahkan pasal apa sebenarnya itu? Okey, kisah sekali ini mengisahkan tentang sebuah pasangan, satu pasangan yang seorang tu cuba untuk pertahankan hubungan tu tapi tak berjaya, tapi dia cuba lagi untuk dapatkan peluang itu. Okey, kita nak tahu agaknya pemilihan daripada Ikon Fatana sendiri memilih Nisa untuk menyanyikan lagu hasil daripada beliau. Bagaimana agaknya? Okey, macam ni. Nisa sendiri yang berjumpa dengan Ikon Fatana untuk lagu ni, and dia beri Nisa lagu ni, and lagu ni orang cakap dekat dengan Nisa, and Nisa suka, so memang akan bawa genre sebegini. Yes, ballad. Okey, ada perancangan tak nak melebarkan sayap kepada bidang lakonan atau mana-mana? InsyaAllah ada insyaAllah tahun depan mungkin ada single terbaru daripada Nisa. So korang kena tunggu. Okey, mungkin Nisa ada nak kongsikan dengan peminat mengenai panggil diorang untuk tengok lagu Nisa yang terbaru ni. Oh ya, okey, untuk semua yang belum tengok lagi lagu sekali ini, korang boleh check out di YouTube channel Monkey Bone Nisa sekali ini. Ada tak harapan untuk lagu ni dan sambutan daripada peminat setakat ini? Bagi Nisa, pendatang baru dalam industri kita, sememangnya minta sokongan daripada korang semua untuk support Nisa lagi-lagi. Yalah, Nisa pendatang baru dalam muzik kita. So Nisa harap korang boleh support Nisa dalam setiap apa yang Nisa cuburi. Bercakap mengenai support Nisa tu, pastinya sekarang ini dilambatkan daripada artis muda, BBNU especially kan. Kita nak tahu antara kriteria ataupun apa kelainan pada Nisa. Okey, kelainan daripada Nisa, mungkin Nisa bukan saja pandai menyanyi, Nisa boleh bermain alat muzik seperti drum. Itu sesuatu yang menarik. Okey. Selepas ni ada mungkin perancangan nak berduet dengan siapa ataupun idola Nisa sendiri? Okey, idola Nisa, kalau boleh lah, kalau diberi peluang, Nisa nak berduet dengan Misha Omar. Misha Omar. Selain tu? Selain tu, of course lah, Siti Nurhaliza. Okey, kalau lelaki? Kalau lelaki, Herusaini. Herusaini. Kalau ada lagi Arwah Piramli, of course Nisa nak sangat berduet dengan idola. Yes. Okey, akhir sekali mungkin Nisa boleh kongsikan laman sosial untuk peminat Nisa berkomunikasi dengan Nisa. Okey, hai. Untuk semua yang nak tahu apa aktiviti Nisa, Nisa akan post dekat IG Nisa, Instagram nysaa.nazri, Nisa Nazri, and Facebook NYSAA NAZRYY. Okey, kita akan bersama Nisa di hujung siaran nanti. Kita nak berhenti berehat seketika. Terima kasih Nisa. Selamat maju jaya kami ucapkan. Selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kita kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dari awal sampai akhir tadi, Fatin, dah banyak yang telah pun kami kongsikan kepada anda daripada topik dan juga persembahan artis-artis istimewa. Dan esok pastikan anda bersedia kerana Lazada Chief Officer, Discount Officer akan bersiaran secara langsung pada 8 September ini jam 9 malam di TV3, aplikasi Lazada dan TV3 Malaysia YouTube. Berhibur sambil membeli belah bersama Ain Idrus dan artis-artis terkenal tanah air, Fiza. So, dapatkan
tawaran eksklusif dengan potongan harga sehingga 90% dan penghantaran percuma dan banyak lagi. Jadi jangan lepaskan peluang esok pada 8 September jam 9 malam di TV3. Kita tengoklah apa diskaun-diskaun yang diberikan oleh Lazada Chief Discount Officer ini. Okey. Dan esok insya-Allah kita akan kembali bersama dengan anda semua. Yang mana kalau hari Selasa ni kita biasalah akan kongsikan satu lagi topik berkaitan variasi menu masakan. Dan esok juga untuk penggemar-penggemar masakan pedas. Betul. Cili padi bersama Rina dan juga Fiza esok iaitu mengongsikan menu masakan berasaskan cili padi. Siapa yang makan cili dia yang terasa pedas esok. Tapi kadang-kadang orang cakap kecil-kecil cili padi tau. Alamak. Okey, walaupun kecil hebat orangnya. Okey, dan kami harapkan apa saja perkongsian yang telah pun kami kongsikan kepada anda hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk kehidupan harian anda. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Jadi kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Kami akan tinggalkan anda dengan persembahan daripada Nisa dengan tajuk lagunya, Fatin. Tajuk Cinta Terbaik. Okey, silakan Nisa. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di hatiku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta